Hai, Assalamualaikum Sekmo. Kembali lagi kita kat Baikam Studio. Alright Sekmo, jadi peringkat kumpulan Piala Malaysia pun dah habis. Sekarang kita fokus pula untuk peringkat suku akhir. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan tahniah kepada 8 pasukan yang telah berjaya untuk layak ke peringkat suku akhir. Manakala untuk pasukan yang tersingkir, maka berakhirlah sudah perjuangan untuk mereka bagi musim ini. Jadi, tutup cerita 2021, buatlah satu persediaan yang cukup rapi bagi menghadapi saingan musim 2022. Tengok balik mana salah silap dan tengok balik mana yang kurang dan perbaiki untuk musim hadapan. Supaya musim depan skrip yang sama tidak berulang lagi. Okey, jadi untuk perlawanan suku akhir ni, aku cukup yakin yang memang ramai dah yang tak sabar nak tengok. Sebab apa? Kalau kita tengok perlawanan untuk peringkat suku akhir ni memang cukup menarik, cukup mendebarkan. Ini baru suku akhir. Belum semi lagi, belum final lagi. Inilah yang kita kata aura Piala Malaysia ni memang lain macam Sekmo. Lagi-lagi tahun ni kan Piala Malaysia dah genap 100 tahun. Jadi mana-mana tim yang juara tahun ni memang cukup special lah. Orang kata juara pada ulang tahun ke-100 penganjuran Piala Malaysia. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita jenguk dululah 4 perlawanan suku akhir ni. Jadi baiklah, untuk perlawanan pertama ya, pertemuan KL City menentang Selangor. Kalau tengok atas kertas, mungkin ramai cakap Selangor yang akan menang dan Selangor yang akan layak ke separuh akhir. Tapi kalau kita tengok berdasarkan prestasi semasa, prestasi KL City ni lebih baik kalau kita nak bandingkanlah dengan pasukan Selangor. Dalam peringkat kumpulan, KL City berjaya mencatatkan 4 kemenangan, 2 seri dan berjaya menjaringkan 12 gol dan hanya bolos 4 gol je. Dan untuk Selangor pula, mereka mencatatkan 4 kemenangan, 2 kekalahan, skor 12 dan bolos 8. Jadi aku boleh cakap memang tak ada jalan mudah buat Selangor ni. KL City ketika ini berada dalam prestasi yang terbaik. Tambah pula dengan prestasi semasa Romain Morales yang ketika ini sudah menjaringkan 8 gol. Jadi sesuatu yang perlu diambil serius oleh pemain-pemain Selangor. Kena ingat, Romain ni bukan penyerang tulen. Asal dia main dekat posisi midfield tapi telah ditolak sebagai penyerang. Dan setakat ini dia telah menampilkan satu prestasi yang cukup baik lah. Untuk Selangor pula, mereka masa ni bermain tanpa kehadiran penyerang import mereka iaitu Ifidayu yang masih dikhabarkan mengalami kecederaan. Walaupun tanpa Ifidayu ni, Selangor ni masih lagi ada beberapa pemain yang mampu ganti tempat Ifidayu ni. Sebagai contoh, Denny Asri yang sekarang ni dah skor 3 gol. Tapi apa yang aku harapkan, harap-haraplah Ifidayu ni sempatlah pulih untuk perlawanan suku akhir ni. Kehadiran Ifidayu ni memang orang boleh kata sangat penting lah untuk pasukan Selangor bagi menambahkan lagi sengat dekat bahagian serangan tu. Jadi antara dua pasukan ni, yang manakah aku akan pilih yang akan layak ke separuh akhir? Jadi bagi aku adalah KL City. So perlawanan seterusnya adalah Sabah menentang Melaka United. Jadi siapalah sangka kan Sabah mampu layak untuk ke suku akhir. Jadi kemenangan tipis 1-0 menentang PJ City dah cukup untuk membawa Sabah layak ke peringkat suku akhir. Nampaknya sentuhan Datuk Ong King Swee dah mula membuahkan hasil. Tapi untuk suku akhir nanti, Sabah akan berdepan dengan satu lagi cabaran sengit apabila mereka akan menentang Melaka United. Dalam peringkat kumpulan, Sabah mencatatkan 2 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan dengan menjaringkan 6 gol dan bolos 9 gol. Manakala untuk Melaka, mereka mencatatkan 5 kemenangan, 1 seri, skor 15 dan bolos 5 saja. Jadi kalau kita nak tengok prestasi semasa, Melaka United ni jauh lagi baik lah kalau kita nak bandingkan dengan pasukan Sabah. Game sebelum ni lawan Kedah, Melaka boleh menang dengan 2-0 lawan Kedah. Memang semangat Melaka dalam Piala Malaysia ni lain macam lah. Tak macam dalam Liga. Dalam Liga macam nak tak nak aje main. Tapi dalam Piala Malaysia ni, mengamuk mat. Pemain Melaka yang wajib diberi tumpuan adalah Manuel Ott dan Sonny Norde. Sudah menjaringkan 7 gol sesama mereka. Jadi pemain Sabah ni memang kena aware lah dengan dua pemain ni. Manuel Ott tu jenis kaki rembat jauh, manakala si Sonny pula kaki gelecek. Kalau tak elok-elok pisang nanti mat. Jadi untuk Sabah pula, mereka ada Risto Matrevski yang sekarang ni dah jaringkan 3 gol buat pasukan Sabah. Jadi pasukan pilihan aku ke separuh akhir, aku akan pilih pasukan Melaka United lah. So next, perlawanan Terengganu menentang Sarawak United. So Sarawak United jaya mencipta kejutan apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Perdana yang berjaya layak ke suku akhir. So tahniah buat pasukan Sarawak, dan dekat suku akhir ni mereka akan menentang pasukan Terengganu FC. Satu perlawanan yang
cukup berat lah buat pasukan Sarawak United. So dalam peringkat kumpulan, Sarawak telah mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan dengan menjadikan 9 gol dan bolos 10 gol. So manakala untuk pasukan TFC, mereka mencatatkan 5 kemenangan, 1 seri dan menjaringkan 16 gol dan bolos 4 gol saja. So dengan cerita masa ni, Sarawak United berdepan dengan masalah tunggakan gaji. Bayangkan pemain ni dah bersusah payah atas padang, siap layak ke suku akhir pula tu. Last gaji tak bayar. Apa cerita ni? Benda-benda macam ni akan bagi efek lah dekat player nanti. So jangan terkejut lah kalau player-player Sarawak ni macam tak ada hati lah nak main. Dah gaji pun tak bayar, nak buat apa kan? Nak buat main tu. So untuk TFC pula, bagi aku tak ada apa-apa masalah lah untuk berdepan dengan Sarawak United ni. Dengan pemain-pemain macam Faizal Halim, Jordan Minta, Lita, yang sekarang ni berada dalam form terbaik. Bagi aku, mereka adalah pasukan pilihan aku untuk layak ke separuh akhir. Tapi TFC juga kenalah, orang kata, aware lah dengan ancaman Sarawak United ni. Jangan biarkan masalah gaji mereka mengaburi mata-mata pemain TFC ni. So yang penting, jangan sesekali pandang rendah. Respect your opponent. Okay? So, pilihan aku untuk separuh akhir, aku pilih of course Terengganu FC. Dan akhir sekali, perlawanan yang paling mendebarkan, pertembungan antara Kedah menentang JDT. So perlawanan ini juga sedikit sebanyak mengimbau lah semula kenangan final Piala Malaysia 2019 mana pada waktu tu Kedah tewas dengan JDT dengan keputusan 3-0. So sudah tentulah Kedah nak menggunakan kesempatan ini untuk revenge balik, dan bukan mudah lah misi ini. Tapi dalam bola sepak, apa-apa pun boleh terjadi. So, untuk peringkat kumpulan, Kedah mencatatkan 4 kemenangan, 2 kekalahan, menjadikan 13 gol dan bolos 6 gol. So, untuk JDT, mereka telah berjaya untuk mencatatkan 6 kemenangan bersih tanpa kekalahan, skor 14 gol dan hanya bolos 1 gol saja. So kalau kita tengok untuk performance masa, JDT akan menjadi pasukan yang cukup sukar lah untuk dikalahkan. Lagi-lagi prestasi Kedah masa ni masih lagi belum capai tahap yang memuaskan lah bagi aku. Sebab aku rasa kalau Kedah tak mempertingkatkan lah, aku kata, kualiti game diorang, dia boleh ucap selamat tinggal lah untuk Piala Malaysia ni. Tapi apa-apa pun, aku berharap perlawanan Kedah dengan JDT nanti akan menjanjikan satu aksi yang cukup menarik. Bukannya perlawanan berat sebelah. Kalau boleh dua-dua tim sama-sama attack lah, baru syok tengok kan. So untuk Kedah, mereka perlu berwaspada dengan Peksen da Silva yang sudah menjaringkan 4 gol. Manakala untuk JDT, mereka pula kenalah berwaspada dengan gandingan Kepoh dan Kiprek. So pilihan aku untuk ke separuh akhir, untuk match ni aku akan pilih pasukan JDT. So itulah 4 pasukan pilihan aku untuk layak ke separuh akhir. Aku tahu akan ada yang tak puas hati, akan ada yang marah dengan pilihan aku ni. Come on guys, ini pilihan aku. So aku tahu korang pun, cikmu pun mesti adalah pilihan sendiri. Jadi cikmu jangan lupa untuk komen kat bawah. Boleh komen pasukan mana yang akan layak ke separuh akhir nanti. Okay gang? So itu saja cikmu untuk video kali ini. So aku rasa cikmu boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.